Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pagi lagi ni. Hari ini kita akan bincangkan dua perkara. Yang pertama adalah jenis-jenis penawaran wang atau pembekalan wang, iaitu bekalan wang M1, M2 dan M3. Dan yang keduanya kita akan bincangkan satu teori mudah, pandangan klasik ekonomi yang begitu mudah, iaitu teori kuantiti wang atau teori Fisher. Teruskan belajar, teruskan semangat. Penawaran wang ataupun bekalan wang terbagi kepada tiga jenis. Yang pertama adalah bekalan wang M1. Bekalan wang M1 terdiri daripada mata wang dalam edaran. Apa itu mata wang dalam edaran? Mata wang dalam edaran duit kita lah. Iaitu wang kertas dan duit shilling. Wang kertas dan duit shilling. Kedua, M1 komponen yang kedua adalah deposit semasa, atau juga dikenali sebagai deposit permintaan. Jadi kita tambahkan dua ni, mata wang dalam edaran dan deposit semasa, maka dapatlah bekalan wang M1. Dapatlah bekalan wang M1. Okey, ini adalah penawaran wang atau pembekalan wang sempit M1. Okey, berikutnya adalah bekalan wang M2. Untuk bekalan wang M2, kita ambil tadi, kita kira tadi dalam M1, yang kita kira tadi dalam M1, bekalan wang M1 yang kita kira tadi, tambahkan dengan wang hampir ataupun separuh wang. Wang hampir ataupun separuh wang. So dapatlah penawaran wang M2. Tapi kalau soalan tu ada sebut, dia kata deposit swasta yang lain, so itu adalah dah termasuk dalam bekalan wang M3. Cuma untuk sukatan kita fokuskan kepada dua sahaja, iaitu bekalan wang M1 dan bekalan wang M2. Okey, untuk keperluan soalan ni menuntut kita, yang pertama kita kena ada kemahiran untuk mengenal pasti. Okey, kemahiran untuk mengenal pasti satu bekalan wang. Bekalan wang. Kena tahu yang mana satu adalah komponen bekalan wang M1, yang mana satu bekalan wang M2 ataupun penawaran wang M2. Kemahiran yang pertama tu kenal pasti. Kemahiran yang kedua adalah kita kena tahu kira kadar pertumbuhan. Saya dah sebut banyak kali dah. Dalam makroekonomi ni ada macam-macam kadar pertumbuhan yang kita jumpa. Kadar pertumbuhan ekonomi lah, kadar pertumbuhan tu lah, kadar pertumbuhan ni. Kadar pertumbuhan ni simple aja. Dia punya formula. Jangan pening-pening. Saya selalu kata bla 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 tahun semasa tolak bla 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 tahun sebelum bahagi bla 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 tahun sebelum. Bla 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 tu kita nak cari apa? Kalau dia nak kata cari kadar pertumbuhan bekalan wang M1, jadi carilah bekalan wang M1 tahun semasa, tolak bekalan wang M1 tahun sebelum, bagi bekalan wang M1 tahun sebelum, terlupa, darab 100. Dapatlah kadar pertumbuhan. Kadar kan dalam peratusan. Kalau dia nak kata bekalan wang M2, kadar pertumbuhan bekalan wang M2, sama juga kan? M2 tahun semasa tolak M2 tahun sebelum bagi M2 tahun sebelum. Ataupun dia ubah sikit. Dia kata kadar pertumbuhan mata wang dalam edaran. Ambil je lah. Wang kertas tambah duit shilling, dapatkan mata wang dalam edaran tahun semasa tolak mata wang dalam edaran tahun sebelum, bagi mata wang dalam edaran tahun sebelum, darab 100. Ini kalau soalan minta kadar pertumbuhan. Biasanya macam tu je lah kemahiran yang perlu ada. Mengenal pasti yang mana satu M1, M2,
Yang kedua, mengetahui ataupun boleh mengira kadar pertumbuhan bekalan wang M1, M2. Okey, jom next. Okey, kita teruskan lagi yang kedua. Sebab yang kedua ni dia pun mudah juga seperti yang pertama tadi, iaitu teori kuantiti wang. Teori kuantiti wang. Teori kuantiti wang ni adalah teori pandangan klasik. Pandangan klasik juga dikenali sebagai teori Fisher. Jadi kalau kita kata pandangan klasik ni, dia pandangan mudah. Teori kuantiti wang ni menyatakan bahawa penawaran wang atau bekalan wang sekiranya berubah ataupun sekiranya berlaku perubahan ke atas bekalan wang, maka dia akan memberi kesan yang sama pada peningkatan harga pada kadar yang sama. So kalau contoh kita katakan penawaran wang tu naik kan 10% atau 20%, maka harga juga akan naik sebanyak 10% atau 20%. Dia pandangan mudah lah, pandangan mudah. Okey, dan dia memberi andaian satu persamaan. Persamaan dia apa? Persamaan dia mudah sangat, iaitu M bekalan wang darab halaju wang V equal harga darab urus niaga. MV equal PT. M bekalan wang, V halaju wang, P harga, dan T jumlah urus niaga. Okey, disebabkan corak perbelanjaan pengguna adalah tetap, maka dia katakan V ni halaju wang ni tetap. Dan disebabkan ekonomi telah mencapai guna tenaga penuh, sebab ini memang andaian dia. Andaian dia. Maka jumlah urus niaga juga adalah tetap. Jadi kita nampaklah kat sini, sebarang perubahan pada bekalan wang akan beri kesan yang sama pada harga. Bekalan wang naik, harga naik kadar sama. Bekalan wang turun, harga turun kadar yang sama. Cuma satu perkara yang kita kena ingat, kalau sekiranya dia kata MV, MV tu apa? Kita tahu M tu bekalan wang, V tu adalah laju wang. Kalau MV tu apa? MV tu adalah perbelanjaan agregat. MV tu adalah perbelanjaan agregat. Okey, yang keduanya juga kita kena ingat, kalau dia kata kalau dia kata PT, P harga, T urus niaga. Kalau PT adalah keluaran negara nominal. PT adalah keluaran negara nominal. So kita kena pandai lah. Okey, kemahiran yang perlu kita ada adalah menggunakan persamaan ni. Kemahiran yang kena ada iaitu menggunakan persamaan MV equal PT. Sebagai contoh, katalah kita ambil bekalan wang dia, M dia 100 juta lah. 100 juta, kita letak 100 sebab dia juta-juta dia tolak. Okey, M dia adalah 100 juta. Okey, V dia katalah 5. Dan kita tahu dah V ni tetap V dia 5 MV equal P dia kita tak tahu. Kita nak cari. Okey, kita nak cari P dia. Tak tahu. Okey. Dan jumlah urus niaga dia, katalah jumlah urus niaga dia kita letakkan 40. Okey, 40. Jadi kita selesaikan persamaan ni, maka kita akan dapat 105,500 bagi 40. Okey, harga yang pertama ni, harga asal ni kita akan dapat RM RM12.50. Okey, RM12.50. So, andai kata sekiranya berlaku perubahan pada bekalan wang. Bekalan wang ni, M ni, katalah dia naik, M ni naik 10%. M naik 10%. Jadi 100 tambah 10%, 1 juta tambah 10% jadi 110. Halaju wang tak boleh ubah dah. Kita kata dia tetap 5. Dia tetap dekat 5. P kita nak cari harga yang barulah. Okey. Jumlah urus niaga tetap sama 40. Okey, 40. Jadi kalau kita selesaikan persamaan ini, harga yang baru kita akan dapat RM RM13.75. Okey. So kita nampak M naik 100 jadi 110, harga juga naik.
Maksudnya dia kata betul lah. Bekalan wang naik, harga naik. Cuma kita nak kaji betul kepada kadar yang sama. Jom kita kaji. Kita nak tengok betul kepada kadar yang sama. Kita tengok kadar perubahan harga. Sama macam tadi kan? Sama macam formula yang kita sebut kadar pertumbuhan tadi. So, kadar perubahan pun samalah. Harga yang baru RM13.75 tolak harga yang asal sebelum ni RM12.50. Bagi harga yang asal RM12.50 darab 100. Kita selesaikan persamaan ini. Kita dapati harga dia pun naik sebanyak 10%. Jadi harga naik 10%. Kenapa harga naik 10%? Sebab bekalan wang naik 10%. So inilah teori yang mudah. Tak ada cerita pasal kadar bunga, tak ada cerita pasal hal-hal lain. Dia kata harga naik dalam ekonomi kerana bekalan wang meningkat. Jadi kalau harga turun, macam nak turunkan harga? Turunkan bekalan wang. Dan proses tu adalah pada kadar yang sama. Okey, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Kita akan lihat tajuk-tajuk lain yang tak adalah susah mana pun kan. Okey, teruskan belajar.